Apabila kita mula memasuki fasa endemik ini, ekonomi sudah mula dibuka dan semakin rancak mengisi keperluan masyarakat umumnya. Dan dalam sektor-sektor ekonomi, kita hari ini akan memberikan suluhan secara spesifiknya kepada sektor franchise. Akan berlangsung tidak lama lagi FIM 2022 ataupun Franchise International Malaysia. Sebelum kita mengemukakan apa intipatinya, menarik juga untuk kita melihat bagaimana sektor ini akan dapat memacu ekonomi negara untuk memberikan peluang pekerjaan, pemilikan perniagaan berdasarkan kepada sistem yang utuh yang sudah tersedia ada sebagai pilihan kepada pengusaha. Dan kalau anda terasa tertarik ingin berniaga, mungkin malam ini akan menjadi satu titik sentuhan memulakan suatu usaha niaga baru melalui sektor franchise. Apakah itu akan kita bincangkan. Assalamualaikum dan salam muhibah. Saya Syed Munawar. 58 minit berbaki ini saya bersama dua panelis yang kami bawakan. Yang pertama berada di kiri saya, Datuk Rohaizi Bahari adalah pengarah kanan sektor perdagangan, pengedaran dan perniagaan KPDN HEP atau Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Datuk Rohaizi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana hadir pada malam ini. Dan di hujung sana adalah pengerusi Persatuan Franchise Malaysia, Datuk Dr. Razali Hassan. Datuk Razali, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Tuan Syed. Ya, hujung minggu yang akan sangat rancak. Betul. Khususnya kepada MFA dan juga termasuk KPDN HEP. Saya nak mula dengan Datuk Rohaizi dulu untuk memahami letak duduknya KPDN HEP ni. Mungkin saya menganggap bahawa KPDN HEP ni adalah merupakan antara tamu kami di RTM yang paling popular. Kalau KPDN HEP tampil ni banyaklah nanti penonton yang nak bertanya, nak memberikan pandangan balas. Tetapi hari ini kita fokus kepada franchise. Dan kita tahu kepentingan KPDN HEP. Tetapi kalau kita ingin meletakkan franchise itu pula di dalam kerangka KPDN HEP, kita nak mula di situ dulu, Datuk Rohaizi. Baik, pertama saya ucapkan terima kasih kepada pihak RTM menjemput pihak KRC untuk bercakap tentang franchise dan juga FIM 2022 ini. Jadi sedikit sebagai latar belakang, sebenarnya KPDN HEP ini telah lama ditubuhkan pada tahun 1990, sudah hampir 22 tahun dengan matlamat untuk menggalakkan pembangunan perdagangan dalam negeri yang berdaya maju, berdaya saing dan juga berdaya mapan, khususnya dalam sektor perdagangan dan pengedaran. Jadi sektor perdagangan adalah antara penyumbang utama kepada kestabilan ekonomi negara. Terutama semasa ekonomi luaran berada dalam keadaan ketidakketuan ini, semasa era pandemik inilah. Jadi pada tahun 2009, peranan dan fungsi KPDN HEP telah diperluaskan untuk merangkumi sektor franchise. Sebelum ini kita cuma perdagangan negeri, sektor dan juga jualan langsung. Jadi salah satu visi KPDN HEP adalah untuk menjadikan perdagangan domestik tunjang ekonomi berpendapatan tinggi. Jadi kita lihat perniagaan franchise ada merupakan satu sistem yang sangat berkait rapatlah dengan visi KPDN, visi kementerian. Jadi di mana letaknya peranan antara franchise dan juga KPDN? Jadi KPDN ini ada 3 peranan utama, Tuan Syed. Untuk dia, pertama dia menetapkan dasar dan pelan tindakan industri franchise yang secara menyeluruh. Yang kedua dari segi untuk mengawal selia ekosistem industri franchise, kita adakan pengubahan akta dan juga peraturan-peraturan yang berkaitan lah. Dan untuk utamanya Akta Franchise 1998. Dan yang ketiga merangka dan melaksanakan program pembangunan franchise tempatan dan juga program-program pengembangan sama ada di dalam dan juga di luar negara. Jadi KPDN HEP dalam hal ini dia tidak bertindak secara sendirian, tapi kita dapat kerjasama dengan agensi-agensi kerajaan lain dan khususnya daripada Persatuan Franchise Malaysia daripada pihak MFA. Jadi kita sentiasa mengadakan sesi-sesi perbincangan, sesi-sesi konsultasi dari semasa untuk memahami keperluan juga serta kekandangan industri franchise. Suka juga saya nak menyatakan dalam ekosistem industri franchise ni, Malaysia adalah antara negara yang ada perundangannya sendirilah. Dan kalau tidak salah di Southeast Asia ni atau di Asia Tenggara ni hanya ada di Indonesia. Jadi tak banyak negara yang ada perundangan untuk menjaga ekosistem franchise berjalan dengan teratur. Maksudnya tanpa ada perundangan, franchise masih boleh berjalan. Perundangan khusus untuk franchise ia masih boleh dilaksanakan. Masih boleh dilaksanakan, tetapi untuk masyarakat kita nak ada kawalan dan juga perlindungan
perlindungan khususnya kepada franchisor dan juga franchisee. Itu peranan kementerian dalam memastikan industri ini sentiasa berdaya saing. Okey. 3 yang disebutkan tadi itu soal dasar dan tindakan, yang kedua membina ekosistem dan yang ketiganya merencanakan program-program. Kalau kita meletak kepentingan KPDN HGP dalam franchise ini dalam kerangka ekonomi semasa, sebab semua mengatakan bahawa ekonomi mula dibuka, sedang berubah ke era endemik. Jadi dalam mengatasi cabaran-cabaran itu, boleh kita lihat perkembangan franchise sektor ini buat masa ini, pada ketika ini. Datuk. Kalau kita lihat daripada perkembangan, saya boleh katakan setakat hari inilah, setakat 31 Ogos juga data yang kita ada, terdapat sebanyak 1,154 syarikat franchise. Ya. Dan Itu di Malaysia sahaja? Itu di Malaysia sahaja. Dan kalau kita lihat, kalau kita perincikan lagi, franchise tempatan kita ada 658. Franchise asing ada 428. Dan juga master franchisee ada 68. Jadi ini statistik ni berkembanglah pada setiap tahun. Dan kita lihat franchise ni memudahkanlah untuk usahawan untuk membuat satu perniagaan, kerana mereka tak perlu nak develop perniagaan yang baru. Mereka boleh dapatkan perkongsian daripada sistem dan juga model daripada franchisor yang telah sedia ada. Itu di peringkat franchisor, di peringkat kerajaan pula kita nak membantu dikatakan kepada golongan M40 ataupun B40 ataupun masyarakat awam untuk supaya industri franchise ini mudah dimampu milikkan. Kerana ada beranggapan franchise ini kos dia tinggi. Ya, investment dia punya fee itu selalu saja dia tinggi. Kan? Tapi untuk ini kementerian dengan kerjasama Persatuan Franchise Malaysia kita adakan program F3M. Program ini program franchise mikro dan mampu milik. Jadi program ini kita bersama-sama dengan pihak MFA bekerjasama untuk membangunkan skim-skim franchise yang boleh dimiliki oleh ramai orang lah. So kalau mampu milik tu dia di bawah RM100,000, manakala yang mikro tu di bawah RM50,000. Itu kita dapat kerjasama. Itu nanti akan ada soalan lanjut. Tapi saya tahu Datuk Razali banyak nak menambah ni. Cuma nombor yang disebutkan oleh Datuk Rohaizi tadi, 1,154 syarikat, 658 daripadanya lokal, 428 daripadanya international, master franchisor 68. Adakah ini nombor yang baik? Apa sasarannya? Apa yang dianggap jumlah yang baik untuk Malaysia? Berapa banyak syarikat secara idealnya? Yang ini kita tak ada tetapkan secara ideal. Tapi dari segi KPDN HGP ada sasaran tertentu. Kita perlu ada 2,500 misalnya. Ada sasarannya tu? Kita lihat sebenarnya daripada aspek jualan. Itu ukuran. Kita ukuran tengok saya akan perdalamkan itu seketika nanti, tapi banyak kita sentuh kepada MFA tuan punya badan ada di sini. Datuk Dr. Razali adalah pengerusinya. Datuk, dalam sektor lain selalunya saya selalu saja melihat persatuannya ada banyak dan rencam. Tapi bila cakap franchise ni satu-satunya MFA. Kalau dalam bahasa kita yang meniaga ni kata tokan ni. Jadi mungkin elok kita memahami MFA ni dalam kerangka franchise dan juga kepentingannya di Malaysia. Terima kasih Tuan Syed. MFA ni memang satu persatuan yang NGO yang jadi pemangkin antara ahli. Aset kami adalah ahli dan kami sebagai bridge kepada agensi-agensi dan juga seperti KPDN HGP dan juga agensi lain. Jadi meskipun dalam pelbagai cabaran semasa dan sesudah pandemik COVID ni ataupun post-COVID serta dalam keadaan ekonomi semasa, MFA tetap berusaha dengan yang terbaik bagi menyokong ahli-ahli dan pihak berkepentingan untuk mempromosikan industri franchise di Malaysia. Banyak aktiviti yang kita buat dan dirangkakan bagi merancakkan semula pertumbuhan industri franchise. Jadi kalau di peringkat awal tu franchise banyak berkesan dari segi semasa pandemik dan juga dalam semasa awal pandemik. Kemudian dengan bantuan agensi-agensi dan juga KPDN HGP sendiri, kita dapat teruskan. Banyak pembantuan yang kita dapat bagi. Jadi sebagai persatuan kita dapat membantu ahli-ahli, maksud ahli ini franchisor Indo di mana dia mempunyai banyak franchisee. So sebagai badan induk franchise ataupun persatuan yang memimpin mereka, kita bertanggungjawab pada franchisor. Franchisee adalah di bawah
naungan franchisor, Okey. franchisee. So itu yang kita banyak buat aktiviti ni khusus untuk merancangkan perjalanan aktiviti franchisor. Okey. So antara aktiviti adalah sesi libat urus. Kita buat sesi libat urus bersama industri. Kita juga buat siri program latihan. Salah satu speciality kepakaran MFA ni banyak kita buat program latihan. Okey. Kita juga buat pameran dan persidangan franchise antarabangsa Malaysia iaitu FIM. Malaysian Digital Franchise Expo iaitu MyDigiFax dan Jelajah Franchise. Serta promosi-promosi franchise untuk mengukuhkan franchise bagi meningkatkan ekspor iaitu EFDP ataupun AFDP itu maksudnya? EFDP ni Enhanced Franchise Development Program. Okey. Iaitu untuk bawa franchisor ataupun homegrown franchise kita ni ke pesada antarabangsa. Okey. Dan juga program pembangunan franchise mikro dan mampu milik seperti yang Datuk Raizi sebut tadilah F3M. Jadi selain itu program franchise siswa yang khusus untuk menarik golongan siswa mencuburi perniagaan franchise juga turut dilaksanakan. Program ini yang telah disertai oleh lebih kurang 350 siswa daripada 20 buah universiti tempatan dan 3 buah politeknik premier. Okey. Jadi melalui program ini 3 pemenang diberikan bantuan khusus. So kita berikan konsep untuk membangunkan perniagaan yang diketengahkan oleh mereka kepada sistem perniagaan franchise. Maknanya di peringkat universiti mereka juga buat R&D dan sebagainya untuk majukan bidang perniagaan di mana mereka pilih untuk khususkan kepada franchise. Jadi MFA yakinnya program sebegini akan menjadikan pencetus minat lebih ramai golongan siswa untuk berniaga dan libatkan dalam perniagaan franchise. Jadi di samping itu kesemua kejayaan dan pencapaian yang telah saya nyatakan tadi tidak mungkin dapat dicapai tanpa semangat dan komitmen G2 yang ditunjukkan oleh semua warga kerja MFA sendirilah. Dan juga serta penglibatan dan sokongan daripada ahli-ahli MFA, penggiat franchise dan juga KPDN, HCP dan agensi-agensi lain seperti Matrade, Pernas dan bank-bank tempatan bantu kita. Datuk Rohaizi tadi menyebut 1154 syarikat di Malaysia, 60% adalah lokal, 40% adalah international. Adakah kesemua itu ahli secara automatik ataupun ada beza keahlian lokal dan international pada MFA? Buat masa ni kita cuma mempunyai lebih kurang 550 ahli franchisor. Dan kita sedang semak rekod terkini. Kita nak lihat berapa ramai franchisor yang bertahan ataupun masih ada. Dan juga kalau di peringkat awal tidak ada paksaan ataupun tidak ada pihak kementerian tidak letakkan ketetapan untuk mereka jadi ahli. Tapi ini ada dia dalam peringkat perbincangan sekarang ni. So ahli yang ada pada kami ini yang terus berniaga. Antaranya lebih kurang 40% dalam 4% tu dalam bidang F&B. Kemudian kita ada juga yang dalam bidang pendidikan, lifestyle, juga dari yang banyak buat perkhidmatan. Perkhidmatan macam housekeeping services, aircon, maintenance dan lain-lain segi support services. So khususkan untuk dari segi jumlah franchise yang sebut tadi, kami mungkin hilang sasaran mungkin dari segi adakah mereka ni masih membuat perniagaan mungkin dia bukan di tempatan, mungkin dia di luar. Jadi antara biasa jenama-jenama antarabangsa tu biasa yang kita kenal itulah seperti McDonald's, Starbucks, 7-Eleven, mereka semua adalah ahli kami. Dan juga kita tumpukan lebih pada homegrown ataupun produk tempatan. Ya, apabila Datuk Razali menyebutkan tadi soal untuk membantu, Datuk Rohaizi juga mengatakan menjadikan program dan membangunkan ekosistem. Tertanya-tanya saya tentang pandemik ini. Tadi juga digambarkan sama ada masih boleh bertahan atau tidak. Jadi kita tahu bahawa franchise ini sistemnya ada kekuatan tersendiri kerana ia telah terbukti dan punya support sistemnya termasuk daripada MFA dan juga KPDN HCP. Jadi
mengapa kita boleh menganggap franchise itu sebagai pilihan yang paling wajar di dalam cabaran ekonomi hari ini? Jawapannya selepas kita berehat seketika, jadi teruskan kesan anda bercakap tentang franchise menuju kepada kemuncak programnya hujung minggu ini. Jadi teruskan kesan anda. Bagi merancangkan ekonomi digital negara, rangka kerja inisiatif baru yang dikenali sebagai Malaysia Digital atau MD telah dibangunkan dengan berpandukan kepada 3 prinsip utama, iaitu flexibility, ketangkasan dan relevansi. MD menerusi projek pemangkin MD atau pemangkin akan berfungsi secara holistik dalam mentransformasikan ekosistem ekonomi digital negara melalui 3 keutamaan strategik, iaitu pertama, membantu memacu adaptasi digital dalam kalangan usahawan muda, syarikat dan rakyat. Yang kedua, menyokong syarikat teknologi tempatan untuk menjadi juara Malaysia, berjaya di peringkat antarabangsa. Dan ketiga, menarik pelaburan bernilai tinggi. Pelan Tindakan Dasar Sekuriti Makanan Negara 2021 hingga 2025 bertujuan memperkukuh sekuriti makanan negara. Berikut langkah proaktif menangani isu bekalan harga makanan. Pelaksanaan stok simpanan ayam menerusi Lembaga Pertubuhan Peladang. Mempermudahkan proses pembayaran tuntutan subsidi harga ayam dan telur. Memudah cara prosedur import melalui penangguhan fee permit dan mewujudkan laluan pantas barangan makanan haiwan. Memperkasa pemasaran dan pasaran oleh Persatuan Nelayan. Mempergiat kempen makan ikan segar beku dan air tawar. Memperkukuh rantaian pengeluaran hasil pertanian komuniti. Menjadikan aktiviti pertanian komuniti sebagai usaha ke arah sekuriti makanan negara. Kerajaan telah mengambil satu keputusan yang berat di mana jumlah subsidi yang sudah pun melebihi 70 bilion dikekalkan demi memastikan keluarga Malaysia, terutamanya golongan berpendapatan rendah, tidak terlalu terkesan dengan impak kenaikan harga barangan. Perniagaan anda, keutamaan kami. Tunggu apa lagi? Jom iklankan produk anda di RTM hari ini. Scan kod QR tertera atau hubungi kami untuk maklumat lanjut. RTM, teman setia anda. Okay, Franchise International Malaysia bermula 8. Nanti kita akan bercakap lebih lanjut seketika nanti. Tapi waktu ini bersama menemani saya di studio adalah Datuk Rohaizi Bahari, pengarah kanan KPDN HEP, dan juga Datuk Dr. Razali Hassan, pengurusi MFA ataupun Persatuan Franchise Malaysia. Kita bercakap sebelum tadi, saya gantung satu soalan kepada Datuk Razali ya, kerana cabaran ekonomi dalam pandemik misalnya, kita selalu bercakap soal tourism, pelancongan almost wipe out, hampir saja lumpuh, baru ingin bertatih bangun kembali. Saya yakin franchise juga ada terkesan. Namun saya sebutkan tadi bahawa kelebihannya kerana sistem pengorganisasiannya lebih tersusun. Jadi adakah itu kita jadikan alasan maka membuktikan franchise adalah pilihan model perniagaan yang baik? Saya nak minta pengerusi MFA berikan pandangan. Betul, Tuan Syed. Faktor utama model perniagaan franchise ni adalah baik sebab ciri-ciri yang inovatif dan pragmatik. Risiko perniagaan franchise secara relatifnya dia lebih rendah. Okey. Dan berbanding dengan perniagaan konvensional ataupun perniagaan bersendirian yang belum terbukti untuk kejayaan. Melalui sistem franchise, usahawan-usahawan perlu memperdagangkan sesuatu produk atau perkhidmatan dengan lebih sistematik, menggunakan jenama popular dan dalam keadaan pengurusan yang terbukti kejayaannya. Jadi model perniagaan franchise ini juga dilihat sebagai perniagaan yang lebih berdaya, berdaya tahan kerana melibatkan kerjasama dua pihak.
kalau kita lihat dia apa yang berlaku ataupun semasa pandemik COVID-19 baru-baru ini, para pemegang franchise atau dikenali sebagai franchisee tidak bersendirian dalam menempuh kemerosotan perniagaan. Pemberi franchise atau franchisor memberi sokongan dan membantu pembantuan sewajarnya bagi memastikan kelangsungan perniagaan mereka. Jadi bila model tu dah ada sistem, dia ada SOP dia sendiri, dia ada operational manual, dia lebih mantap. Dan juga sewaktu pandemik, kita juga dapat lihat yang banyak perniagaan-perniagaan franchise ni dapat dibuat melalui talian. Okay. So especially online. So kebanyakannya lah, kecuali yang dalam bidang perkhidmatan tu ada yang terpaksa secara langsung, tapi kalau juga dari segi yang F&B dan sebagainya, banyak dapat gunakan khidmat Grab dan khidmat sokongan yang lain melalui talian. Dan kami juga pada tahun 2018 sebelum pandemik, saya sarankan pada ahli-ahli kami untuk buat digital ataupun alih ke model digital, tapi perlahan. Tapi pandemik ni ada hikmah dia pula. So bila dia dah jadi, dia mendorong semua ke jadi dengan cara langsung dia dapat mempercepatkan. Itu dipanggil blessing in disguise. Betul. Where there is crisis, there is opportunity. Banyak kita menyebut soal bantuan, Datuk Rohaizi. Tetapi saya cuba nak memahami lebih lanjut soal bantuan ini. Kerana kita ada, pada hemat saya, dari kacamata saya, kita ada franchisor dan kita ada franchisee. Tadi digambarkan bahawa MFA misalnya menjaga franchisor. Kemudian franchisee dijaga oleh franchisor. Dan kita banyak menyebut soal bantuan. Jadi bentuk bantuan sebagaimana? Adakah kita tersasar kepada franchisor saja, franchisee saja, atau bagaimana bantuan ini? Ada digambarkan sedikit bantuan pelbagai bentuk tadi. Saya nak minta Datuk Rohaizi menjelaskan sedikit. Ringkasnya saya boleh katakan kita beri bantuan ni kepada dua pihak lah. Franchisor pun kita bantu dan juga pada franchisee. Jadi kepada franchisor atau bakal franchisor, kita bantu daripada segi sokongan lah. Untuk bagaimana untuk menjadikan perniagaan mereka berdaya saing dan boleh jadi franchisor. Itu yang pertama. Dan yang itu bolehlah kita bantu daripada segi geran dan juga ini, dan juga pembiayaan, bukan saja pada QRC, juga daripada agensi seperti Pernas yang menyediakan pembiayaan yang tertentu. Dan pada masa yang sama juga kita bagi latihan kepada bakal-bakal franchisee. Kan, latihan ni dia boleh katakan yang pertama pendedahan, awareness untuk memahami program 1 hari. Dan juga kalau berminat untuk lanjut, ada program yang 3 hari. Dan seterusnya ada kursus-kursus yang berkaitan, mungkin akan berurusan langsunglah dengan pihak MFA sebagai contoh. Selain itu ada juga pihak-pihak agensi-agensi kerajaan yang lain juga memberikan bantuan untuk franchisee ni, bakal-bakal franchisee untuk menyertai program ni. Tapi saya nak tambahkan sedikit tadi, kenapa kalau kita lihat sekarang untuk bangunkan satu perniagaan yang baru memerlukan modal, masa dan juga kajian yang terperinci lah. Jadi dengan menggunakan konsep franchise ni, dia dapat memudahkan lah. Kerana kita replicate balik perkara yang orang telah buat. Kan? Dan pada masa yang sama, bagi pihak franchisor, dia dapat membantu meningkatkan imej dia. Kerana apa? Bakal franchisee ni juga akan bersungguh-sungguh untuk melaksanakan perniagaan. Kerana apa? Dia ada stake dalam, ada terlibat secara langsung. Kerana kalau rugilah perniagaan tu, dan juga akan memberi kesan kepada franchisor. Jadi kita nampak ada antara kedua-dua pihak ni bersaling berkaitlah, memerlukan antara franchisor dan franchisee untuk sama-sama mengembangkan perniagaan mereka. Datuk Razaliti menghujahkan bahawa risiko untuk menyertai sektor ini agak rendah. Tetapi saya membayangkan penonton kita mungkin ada yang risk averse, nak berniaga ni dianggap bahawa kalau dalam kerangka mikro SME misalnya, besok pun boleh berniaga. Tapi tadi digambarkan macam mikronya 50,000. Jadi kepada setengah orang kata, mahal sebenarnya kalau nak menyertai perniagaan model franchise ni. Sekurang-kurangnya 50,000. Dan di situ saja sudah bermula dengan suatu risiko yang besar. Bagaimana MFA menjelaskan ini, soal risiko rendah ini dalam konteks keuangan, Datuk? Dia bila risiko seperti yang Datuk Rohaizi sebut tadilah, kemudahan tu. Maksudnya kita dapatkan franchisor, dan kita libat uruskan dengan franchisee, di mana kita berikan mereka latihan. Dia fahamkan dulu, dapat understand modul dia dan juga SOP tertentu, dan juga bantuan katalah untuk mikro dan mampu milik. Dia adalah dari grant yang kita dapat berikan atau sumbangan daripada pihak kerajaan melalui MFA untuk kita
kenal pasti bakal-bakal franchisee yang sanggup untuk buat perniagaan tertentu ataupun berminat. So bila kita dah ada cantuman antara franchisee dan dia faham daripada konsep sistem yang telah dibangunkan dengan segala jenis statistik dan kaji uji yang telah dilakukan, maka mereka berkeyakinan sebab risiko ni ataupun apa saja kita buat, risiko itu memang benda yang tidak dapat dielakkan, tetapi apa yang kita bentuk pada usahawan franchise ni, kita suntikkan semangat, kita suntikkan minat dia dalam bidang. So ada yang mampu berdaya saing untuk jadi usahawan, dia kena minat sendirilah. So bila dia dah ada minat tu, maka dengan franchise tertentu dapat gabungan yang positif. So di situlah kita dapat lihat apa yang kita boleh berikan, sebab kebanyakan yang minat ni datang daripada, yalah kalau daripada golongan muda, kita didik mereka daripada even university level kan. So dari situ kita dapat corak tengok dia ni sesuai untuk jadi usahawan. Kita sebut risiko, tentu saja ada risiko, tetapi yang pentingnya dalam konteks franchise ni ianya disebut sebagai calculated risk. Betul. Kerana sudah ada sistem yang memantau, membuat tinjauan elemen-elemen risiko yang ada. Saya bayangkan juga penonton kita mungkin rasa teruja, tiba-tiba rasa excited. Mungkin ini satu sebab ramai orang kehilangan pekerjaan juga pasca pandemik ini kan. Ramai yang mula menceburi bidang. Adakah syaratnya untuk mendapat segala bentuk bantuan, sokongan, soal kursus sehari, pendedahan sehari, 3 hari dan selanjutnya itu? Dan lebih menarik lagi bila disebut grant. Grant ni dia ring a bell kuat sikit. Ding, grant kan. Grant ni pada orang yang memang sudah sedia berniaga, tarikan dia kepada grant ni jauh lebih besar daripada sekadar bantuan. Adakah sesiapa saja boleh cuba mula menceburi ataupun perlu juga ada elemen-elemen tertentu bila bercakap soal bantuan-bantuan, khususnya bab grant ini tadi? Saya serah Datuk Razali dulu. Ya, dia biasanya kita buat tapisan. Kita tengok, lihat daripada kemahuan dia, mempunyai kelayakan. Kita ada syarat-syarat kelayakan di mana yang pertama itulah dia punya daya saing sendiri, kemahuan sendiri dan juga minat dalam bidang yang dia nak ceburi. So bila kita lihat pada dia kelayakan tersebut, maka kita adakan sedikit temuduga. Temuduga di situ kita akan dapat lihat apa yang dia minat. Penemuduga MFA dan juga kita adalah rakan-rakan daripada agensi-agensi yang terlibat. Boleh Datuk sebutkan agensi-agensi yang selain daripada MFA? Kita ada agensi lain seperti kita ada SME Corp, kita ada Matrade, kita ada Pernah. Mereka juga melakukan kita ada bank-bank. Nanti itulah Datuk Rohaizi, saya bayangkan kita perlu macam semua data ni consolidated. Kalau kita ada perancangan sekarang ni semua bercakap soal AI kan, semua bagaimana culaan data tu boleh dilakukan secara dalam talian. Mungkin ada perancangan untuk kita melakukan ini secara digital, menyediakan platform Datuk? Setakat ni saya boleh katakan yang sebelum tu saya nak respon. Kementerian kita dah bangunkan satu pelan hala tuju pembangunan franchise 21-25. Yang ini kita consolidate untuk usaha-usaha untuk memastikan industri franchise dapat dilaksanakan secara teratur lah. Dan juga ini termasuk dari segi sokongan dan juga pembiayaan dan sebagainya. Dan seterusnya selain daripada pelan hala tuju tu, kita juga telah kementerian telah melaksanakan MyFax 2.0 lah. Yang ini secara ringkas boleh katakan dulu kita separuh automatik ataupun separuh manual, yang sekarang ni kita nak ke arah yang lebih fully automatic lah. Pada automatik dari segi pendaftaran perniagaan, sama ada bagi pihak franchise dan juga franchisee, konsultan dan juga broker yang berkaitan dengan industri franchise. Jadi pengguna utama pada sistem portal MyFax 2.0 ini adalah community industry perniagaan franchise dan ACCN. Apa yang menariknya kat sini, dia ada proses end to end. Dari segi pendaftaran sampailah penghantaran laporan, pembayaran menggunakan sistem tu. Jadi daripada situ nanti kita akan dapat data yang secara kolektif yang lebih tepat lagi lah. Dan ini akan membantu pihak kementerian dan juga kerajaan dan juga NGO lah, MFA untuk kita merangka program yang lebih lebih tertumpu kepada golongan sasar lah sepatutnya kalau kita nak bantu kali. Setakat ini data lebih kepada collection secara manual. Jadi mungkin ada data-data yang tertinggal. Itu Datuk Rohaizi menyebutkannya soal end to end. Tapi Datuk Razali juga menyebutkan tadi soal profiling, temuduga. Itu juga boleh dilakukan di MyFax 2.0?
Yang itu baru-baru nak mencuba? Belum lagi. Yang Okey. tu untuk ini masih pasal itu yang apa dia program MyFax 2.0 ni adalah untuk pendaftaran franchisor dan juga franchisee yang telah dipilih lah. Sudah sedia ada Sudah ada bisnes yang dalam sistem. Ia akan dapat dilakukan dengan pemantauan. Digambarkan tentang franchise ini dengan rangkaiannya, tetapi kelihatannya dari kacamata awam mungkin ada saja rangkaian outlet yang bukan franchise tetapi nampak macam franchise. Apakah ini masih boleh dilakukan dan dapat manfaat dengan segala macam ekosistem program yang ditawarkan by MFA ataupun KPDN HEP? Ini kita akan perdalamkan sejurus selepas kita berehat seketika. Organisasi komersial boleh didakwa jika pegawai atau kaki tangannya memberi dan melakukan rasuah untuk mendapat sesuatu projek. Malah pengurusan syarikat turut boleh didakwa di mahkamah atas kesalahan yang sama. Pesalah akan didakwa di bawah Seksyen 17A Akta SPRM 2009, kesalahan rasuah oleh organisasi komersial. Denda tidak kurang 10 kali nilai suapan atau RM1 juta mengikut mana yang lebih tinggi atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Malaysia Sports League ataupun MSL, sebuah inisiatif baru pembudayaan untuk bersukan khususnya bagi golongan belia, menyasarkan penyertaan 133,000 orang dan 2,232 program yang memberi manfaat kepada 5 juta penyertaan di seluruh negara. Solat satu perkara yang utama dalam kehidupan seorang Islam dan ia adalah rukun utama kepada Islam itu sendiri. Dan ia adalah antara perkara pertama yang akan dihisap di hari akhirat tentang solatnya. Oleh kerana itu, penunaian kepada ibadat solat ini satu perkara yang sangat utama dan bersifat fundamental dalam agama ini dan yang tak boleh kita abaikan. Dan perlu kita didik anak-anak supaya mereka ini mengambil berat tentang solat, yang mana dengan itu hidup seorang Muslim ini akan menjadi lebih sempurna dan teratur kalau mereka dapat menunaikan solat dengan cara yang betul dan dalam waktu yang tepat kepada masanya, waktu tepat pada waktu solat berkenaan. Jenis kesalahan yang boleh dikenakan tindakan di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 tertakluk pada barangan kawalan, menyorok memusnahkan barang dengan tujuan mewujudkan kekurangan bekalan, menyimpan barang dengan niat penyelewengan, memiliki barang tanpa permit lesen yang sah, menjual melebihi harga kawalan dan had yang dibenarkan, meletakkan syarat jualan yang menyalahi undang-undang. Ingat, sekiranya anda tahu ada yang melanggar peraturan penjualan barangan kawalan, sila laporkan ke IZADU KPDN HEP di talian 019-279-4317 atau 019-8488-000. Ingat tahu? Ya, kita bercakap soal franchise pembangunannya menuju kepada FIM 8 bulan. Esok lusa saja akan berlangsung. Dua panelis bersama menemani saya dari KPDN HEP dan juga MFA. Masing-masing adalah Datuk Rohaizi Bahari dan juga Datuk Dr. Razali Hassan. Saya gantung satu soalan, soal nampak macam franchise tapi dia bukan franchise. Adakah ini boleh dilakukan, Datuk Rohaizi? Itu tak ada masalah, Tuan Syed. Itu terpulang kepada bisnes ataupun perniagaan untuk melaksanakanlah. Cuma itu berdasarkan kebijaksanaan lah ataupun daripada segi strategi perniagaan masing-masing. Jadi bagi pihak KPDN HEP, kita menggalakkan perniagaan, tapi kalau di peringkat dia franchise untuk memang kita sangat galakkanlah kerana dia akan melibatkan lebih ramai lagi masyarakat untuk terlibat dalam industri peruncitan dan sebagainya. 8 hari bulan ini, tarikh besar ni yang kita ingin war-warkan kepada penonton. Saya minta MFA perkenalkan FIM 2022.
FIM 2022 ni adalah pameran franchise antarabangsa, satu-satunya program tahunan ni, pameran franchise yang terbesar di Asia Tenggara. Jadi FIM 2020 ni adalah program anjuran bersama di antara MFA dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwal Pengguna, dan ia disokong penuh oleh Badan Induk Franchise Antarabangsa iaitu World Franchise Council dan Asia Pacific Franchise Confederation dan Perbadanan Pembangunan Luar Malaysia iaitu MATRIC. So untuk kita gunakan istilah international, so kita kena ada kita punya World Franchise bagi sokongan lah. Dan juga kita perlu ada pemamer daripada antarabangsa. Jadi tahun ini merupakan kali yang ke-29 penganjuran yang akan kembali secara fizikal selepas 2 tahun dianjurkan secara maya semasa negara bahkan dunia sedang bergelut dengan pandemik COVID-19. Jadi FIM ini dianjurkan dengan objektif untuk memudahkan bakal usahawan untuk sedia dan untuk mengintai serta menerokai peluang-peluang perniagaan franchise, tempatan dan antarabangsa, serta meningkatkan pengetahuan berkaitan dengan franchise. Melihat dan meneliti lebih dekat pakej franchise yang ditawarkan dan juga mendapat nasihat perniagaan serta kewangan, juga memperluaskan jaringan perniagaan. Jadi aktiviti utama program franchise kali ini adalah ialah seperti tarik yang seperti Tuan Syed sebut tadi, 8 hingga 10 September 2022 dari pukul 10 pagi hingga 6 petang di Dewan 6 Pusat Convention Kuala Lumpur iaitu KLCC. Pemamer pelbagai sektor seperti F&B, pendidikan, perkhidmatan kesihatan, rawatan kecantikan, pakaian, aksesori dan lain-lain lah. Jadi penyertaan daripada yang ada setakat ni yang confirm sebanyak lebih kurang 10 negara, termasuk dari Amerika Syarikat, dari Australia, China, India, Indonesia, Itali, Jepun, Korea Selatan, Singapura dan Taiwan. Jadi disertakan oleh, kita mempunyai lebih kurang 100 pemamer franchise tempatan dan antarabangsa. So kalau yang tempatan kita biasanya syarikat seperti Mary Brown, Ayam Penyet Best, CIC ni CIC Well Leaders Saboni Education for Early Child Education. Kita juga ada Global Art pun the education. Global Art. Global Art. So Global Art ni produk tempatan tapi dia dah sampai ke 25 buah negara. Dan juga persidangan franchise. Kita juga ada persidangan dia di mana ada convention juga pada 8 dan 9 10 pagi hingga 6 petang. Kita ada lebih kurang lebih 10 topik menarik. 25 panelis penceramah bertaraf antarabangsa. Lebih kurang topik highlight partly dia why franchise is the best choice, business continuity success factor dan juga remodeling your business. So some of the program kita ada lebih kurang 10 lah. Kemudian sub activity kita ada sesi pemadanan. Kita buat business matching antara pemamer dan pengunjung. Kita juga buat franchise pitch shop, iaitu perkongsian kisah kejayaan, idea dan peluang perniagaan daripada pemamer di ruang stage lah. Juga kita mempunyai beberapa perundingan antara kita juga ada agensi sokongan seperti SSM, kita ada syarikat rundingan franchise, ada firma guaman, kita ada bank-bank dan lain-lain agensi yang turut akan bersama. Juga kita membuat ada pertandingan untuk menarik. Kita ada pertandingan jawab dan menang emas lucky draw ini untuk peserta lah untuk menang hadiah tuah. Hadiahnya maybe junk of gold. Oh, okey. Junk of gold. Ramai. Cuma Datuk, bila bercakap soal ini, saya membayangkan ini adalah penganjuran yang ke-29 sudah saban tahun. Mungkin ada kisah kejayaan hasil penganjuran FIM yang mana business matchingnya mungkin dianggap sebagai meletup terbesar. Boleh kita kongsikan satu dua kalau ada success story? Jadi success story memang banyak sebab franchise ni dia lain sikit daripada model perniagaan lain. Sebab misalnya Tuan Syed ada duit, saya ada produk. Bila saya lihat Tuan Syed, saya tanya pada diri saya sama ada Tuan Syed ni boleh carry tak produk saya. Tuan Syed pula fikir, saya bagi duit saya ni boleh jaya tak saya dalam produk ni. So rundingan dan atur cara perbincangan, dia makan masa. Dia makan 5 bulan, 6 bulan. So bila jadi dia punya program untuk
pemilikan franchisor atau franchisee tersebut. Jadi dari segi pameran dan bila kita adakan rundingan dan sebagainya bila bersemuka, kejayaan Malaysia dari tahun 1994 ke kini seperti yang Datuk Raizi pun sebut tadi, kita ada lebih 1,000 lebih franchisor. Tapi itu adalah mix ya antara international dan tempatan. So tempatan pula kita dari segi dalam tempoh yang singkat ni dalam bila kita buat EFDP program ni dari tahun 2015 sehingga kini kita dah ada lebih kurang 70 buah produk tempatan. Dan kita telah sampai ke lebih kurang 66 buah negara. So FIM ni apa yang kita buat dengan rangkaian kita dengan WFC dan APFC, kita banyak pameran-pameran lain pada di Malaysia. Kita juga grup daripada franchisor dan juga dari kementerian sendiri. Kita banyak buat hikmat sokongan pada ahli di mana kita sertai pameran di luar negara juga. So baru-baru ni kita ada grup yang pergi ke Qatar, pergi ke South Africa. Kita juga ke Jeddah dan di Egypt untuk mengenalkan produk kita. Baru-baru ni kita dah ada satu program di Indonesia dan juga akan ada satu lagi tak lama lagi di Filipina. Dan juga kita ada rundingan bersama dengan WFC. Jadi bila kita di WFC ni bawa ahli-ahli kita nak masuk ke negara-negara jiran ni senang sedikit. So kita ada yang maju dan juga yang baru yang hendak dipimpin untuk mula buat perniagaan di persada antarabangsa. So yang penting kita jadikan mereka jago kampung dululah. Yang produk-produk homegrown tu yang saya sebut yang penting tu bila ada program sebegini. So dari segi kejayaan memang dah ada kejayaan, cuma dia batas sedikit semasa waktu program waktu pandemik pada 2 tahun yang lepas. Tapi kita tidak berdiam dirilah, kita banyak buat program-program dalam talian, kita juga buat pameran secara digital, secara maya. Kita juga adakan rundingan terus antara rakan-rakan ataupun ahli persatuan kita dengan peminat-peminat ataupun bakal franchisee di luar. So, setiap masa dia ada connectivity. Digambarkan soal peminat-peminat, sebab saya menggambarkan program-program pit shop segala macam ni adalah orang yang sudah mungkin terdedah. You have some idea untuk pergi ke FIM. Tapi kalau novice macam saya, saja datang nak eksplorasi, ada kemungkinan tertarik dengan sesuatu perkara, apa sasaran KPN HEP, Datuk Raizi? Sudah tentunya kita kalau kita nak menarik ramai lagi. Kenapa saya ingat apa yang Tuan Syed nyatakan tadi, setiap krisis tu ada memberikan peluang. Yang inilah sekarang ni kalau kita dalam peluang ni dekat franchise ni. Kita nak tengok dan apa benda franchise ni. Dan kadang-kadang apa yang menariknya dalam ruang pameran nanti, kita akan dapat lihat banyak franchise-franchise yang kita ingatkan daripada luar negara. Sebenarnya adalah produk tempatan. Banyak nanti kita dapat lihat kat situ. Jadi apa yang walaupun kita tak ada pengetahuan ataupun kita tak tahu apa sebenarnya franchise tu, tapi saya galakkan sangat terutamanya golongan muda yang sukakan cabaran dan tak suka dikongkong dan sebagainya, nak bekerja sendiri dan terus pergi ke melihat pameran. Dan kat situ ada banyak penerangan dan KPDN HEP juga ada buka booth dia nanti dan kita akan berikan penerangan tentang cara dan juga sokongan dan bantuan yang kita beri. Selain daripada KPDN, ada juga agensi-agensi di bawah KPDN seperti SSM berkaitan dengan MyIPO dan sebagainya. Jadi gunakan peluang ni untuk lihat apa tawaran yang diberikan atau sokongan yang diberikan oleh kerajaan, ruang yang diberikan oleh pihak kerajaan, dan juga lihat potensi-potensi franchisor yang ada lah. So, kita nak nyatakan kat sini, kadang-kadang kita rasa sesuatu program tu susah atau franchisee susah. Tapi ada banyak kisah kejayaan sebenarnya. Ada franchisee yang berjaya sebenarnya asalnya mereka bekerja dengan franchise tersebut, dengan franchise tersebut. Kumpul modal, dapatkan latihan dan sebagainya. Dari situ dia dapat idea dan dia buat sendiri. Jadi ini adalah untuk membuka ruang dan juga peluang kepada anak muda. Khususnya lah. Jadi bagaimana nanti 8 bulan ni? Saya boleh pergi walk in, perlu pradaftar, yuran. Ini semua akan kita bicarakan lebih lanjut selepas kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana.
50% daripada kanak-kanak berinteraksi melalui media sosial tanpa pemantauan ibu bapa, manakala 60% kes serangan seksual melibatkan kanak-kanak. Alam cyber telah menjadi sebahagian daripada kehidupan dan penyumbang ke arah kemahiran intelektual. Dengan teknologi yang sentiasa berevolusi, dunia dalam talian kini boleh diakses pada bila-bila masa melalui peranti elektronik. Sebagai ibu bapa, anda perlu sedar bahawa anak anda boleh terdedah dengan ancaman seperti buli cyber, seksual, menjadi ketagihan internet, terlibat dengan permainan dalam talian yang melampau serta ke arah penipuan dalam talian atau scam. Jadilah ibu bapa yang hebat di alam cyber, proaktif, mendidik, bersahabat, mengawal selia dan memimpin mereka. Sentiasa bijak, sentiasa selamat bersama ke arah kesejahteraan cyber. HOPE bukan saja membantu mempromosi perumahan untuk segenap lapisan masyarakat, tetapi juga bagi melihat ekosistem sektor perumahan secara holistik. Pelaksanaan program jualan lebih murah ataupun jualan murah keluarga Malaysia sudah hampir dimutamatkan konsepnya. Jumlah kawasan ditambah lagi, sekarang ini menjadi 639 yang akan berjalan serentak bermula pertengahan bulan Ogos sehinggalah ke akhir tahun. Why do we tell you stories? Relevant, New, efficient, accurate. reliable. We bring you extraordinary stories from around the world, from politicians, bankers, and even your favorite celebrities. This and many more on RTM's English News. Okey, maklumatnya sudah pun dikongsikan tadi 8 hari bulan. Esok lusa saja pukul 10 pagi di Dewan 6 KLCC FIM Franchise International Malaysia 22 adalah kali ke-29. Anda sudah pun berniaga, belum berniaga, berminat nak berniaga, mencari-cari peluang, ingin menjadi franchisor, ingin menjadi franchisee, itu tempatnya, temu janji. Saya boleh berkampung di situ kah? Duduk nak dengar supaya jadi pandai. Boleh? Boleh. Sebab masuk percuma. Kita menggalakkan. Kita ada sesi perkongsian nanti. Dalam untuk di pameran kita ada perkongsian daripada franchisor, daripada franchisee dan juga daripada pegawai-pegawai kementerian. Jadi boleh saja datang tiap-tiap hari daripada 8 hingga 10 tu. Kopi di KLCC itu sedap. Boleh cuba sekali. Pukul 10 pagi di Dewan 6 KLCC. Jadi pendaftaran cuma perlu mendaftar, perlu pradaftar ataupun boleh mendaftar semasa FIM? Lebih baik kalau pradaftar. Dia boleh daftar online. Untuk hadir pada esok lusa saja lagi akan berlangsung. Masuk adalah percuma. Mana berapa hari tu? 4 hari ya? Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. 3 hari. 3 hari sampai hari Sabtu. Jadi boleh datang ketiga-tiga hari itu untuk mendapatkan pendedahan sepenuhnya. Jadi banyak yang kita boleh timba daripada pengalaman di FIM ini pun ada kisah-kisah kejayaannya. Saya yakin mungkin nanti di portal MyFacts 2.0 tu akan ada senarai kisah kejayaan khususnya homegrown, local product yang telah pun berjaya diwujudkan franchise-nya dan menjadi franchisor global mudah-mudahan dan sudah pun ada. Ada keadaannya setengah perniagaan itu dia kata dia franchise, tapi sebenarnya dia bukan franchise. Ini boleh berlaku? Adakah ini satu kesalahan, Dato' Rohaizi? Ada kes juga yang berlaku sebenarnya. Tapi untuk makluman, kita ekosistem franchise nyata dikawal selia di bawah Akta Franchise 1988. Jadi setiap
perniagaan yang nak dikatakan franchise kena berdaftar dengan Kementerian Perdagangan dalam di KPDNCP lah. Jadi mana-mana individu ataupun syarikat yang menyalahgunakan nama franchise ni adalah melakukan satu kesalahan di bawah Seksyen 37A Akta Franchise 1988. Jadi kalau melibatkan sabit kesalahan di bawah akta tersebut, kalau melibatkan perbadanan corporation, denda RM250,000 bagi kesalahan pertama ataupun RM500,000 bagi kesalahan kedua dan berikutnya. Manakala bagi individu RM100,000 ataupun penjara tidak lebih daripada setahun bagi kesalahan pertama, ataupun denda RM250,000 ataupun penjara kurang 3 tahun bagi kesalahan berikutnya. Ini satu kesalahan yang serius lah. Kerana apa? Apabila dia berdaftar dengan ini, hak dan juga kepentingan franchisee akan dijaga. Dan begitu juga untuk franchisor. Jadi kalau ada syarikat-syarikat yang menyalahgunakan nama franchise ni, dia juga melanggar kepentingan dan juga boleh menjejaskan imej kita lah. Dari kacamata MFA, saya membayangkan kalau itu huraiannya, mungkin sebuah syarikat itu nampak macam franchise, tapi dia tak pernah declare pun kami bukan franchise. Itu tidaklah menjadi kesalahan. Cuma persepsinya apabila dia ada rangkaian, tidak semestinya semua rangkaian itu franchise, tetapi kalau dia ada rangkaian dan dia kata ini franchise, itu satu kesalahan. Ada pengalaman MFA berdepan dengan realiti ni? Setakat ini belum ada, tapi biasanya bila kita lihat yang ada syarikat-syarikat sedemikian, kita galakkan mereka untuk buat franchise. So kita ajak dia masuk. Dan juga ada juga di samping itu ada juga syarikat-syarikat yang membuat licensing dari segi multi level dan sebagainya. So ada juga, tapi kita lebih galakkan untuk mereka berkecimpung dalam bidang franchise sebab akta dah sedia ada, kawalan dah ada, bahagian pembangunan franchise di KPDN HEP pun mantap, dapat pantau dari segi profiling, dari segi R&D, dari segi statistik. So far dah ada study dari segi kita buat kajian national level dan international level, kita dah ada segi statistik dan kajian. So banyaklah kemudahan yang ada dan juga dengan agensi lain kan seperti Matrix, saya sebut banyak bantuan yang mereka beri bila kita bagi pamer, kita bila keluar negara misalnya. So banyak yang dapat manfaat untuk orang yang buat franchise. Saya nak cerdas sikit tentang perkara ni. Satu yang kita kena pastikan bahawa kita nak jadikan Malaysia ni sebagai hub untuk franchise lah. Kita nak banyak franchise asing masuk dekat sini, dan masa yang sama kita nak galakkan banyak homegrown yang boleh kita ekspor ke negara. Sekarang ni dah ada lebih kurang 68 franchise yang telah pergi ke peringkat terbangsa daripada Malaysia dari ke 4,000 lokasi saya difahamkan. Jadi kita tak nak ke perkara-perkara yang boleh mencemarkan oleh sebab ada yang salah guna nama dan sebagainya ni akan merosakkan imej kita lah. Jadi kita duduk kat tengah tentera ni, kita nak pastikan yang industri franchise ni berdaya saing, terus mapan, terus maju. Seperti yang Datuk Rahaizi nyatakan bahawa Malaysia adalah antara negaranya yang kita punya undang-undang khusus untuk franchise. Cuma ada negara yang tidak mempunyai undang-undang itu. Jadi kemungkinan pihak-pihak yang menyalahgunakan title franchise itu macam franchise tapi sebenarnya bukan franchise, dia boleh menerobos masuk ke negara-negara yang tidak punya kerangka undang-undang franchise. Adakah itu kebimbangannya? Yang itu kalau dia nak masuk dekat Malaysia nak menggunakan franchise, kita akan semak. Ada terima aduan yang kita akan semak. Kalau berlawanan dengan akta dan kita pihak kuasa kita akan ambil tindakan lah. Mungkin sasaran FIM kali ini sudah 29 kali. Boleh kita kongsikan apa yang ingin dicapai dalam FIM selain daripada objektifnya? Kalau ada kelainan, saya Datuk Razali, FIM kali ini sasarannya apa? Sasaran khusus biasalah kita punya sasaran untuk pastikan kita dapat kepelbagaian dan juga pengunjung yang kita harapkan, di mana semasa dan juga sesudah FIM ni kita dapatlah catatkan satu rekod yang di mana kita nampak daya saing ataupun kepemangkinan industri ini dapat berjalan lebih rancak lah. Jadi sasaran-sasaran tepat tu ialah kita pun lepas waktu peralihan ni kita tidak letak begitu tinggi, tapi kita letak sasaran dalam lingkungan trade waktu program selama 3 hari ini dalam 400 juta. Kita cuba dapatkan ringgit. Tapi biasanya pencapaian tu dia makan masa sebab bila perjumpaan antara franchise perbincangan masa setengahnya bertahun mungkin makan masa. Ada juga franchise sampai setahun baru menandatangani. Close deal kata. Close deal
So daripada apa yang berlaku kalau pada physical exhibition tahun 2018 kita capai lebih 500 juta. Dan juga pulangan pun alhamdulillah ada keberkesanan dia. Satu lagi yang menarik pasal franchise ni, kita dapat lihat kalau ialah dari sudut kita mempelbagaikan aktiviti perniagaan satu. Yang kedua, kita dapat berganding di peringkat antarabangsa dengan lebih menyerlah. So bila kekuatan tu kalau kita misalan bila kita melalui WFC ni, kita juga lihat persatuan-persatuan lain. Mereka juga lihat MFA dan juga program franchise Malaysia, dia rasa kita ni alhamdulillah tersusun, teratur. Dan juga dengan bantuan kerajaan. Kebanyakan persatuan di luar tu kurang sedikit dia dapat bantuan sedemikian. Sebab mungkin mereka rasa mereka dah matang, tapi mereka lihat kita ni, dia kata sangat tersusun. Dan ramai yang, terutamanya negara-negara jiran, ramai yang nak buat aplikasi seperti MFA dan juga banyak yang datang minat pada kursus-kursus atau program latihan yang kita buat. So kita juga dapat, itu yang sebut seperti yang Dato' Roizi kata tadi, kita nak buat Malaysia sebagai hub. So di sini kita nak buat untuk kaji uji R&D, tempat profiling untuk at least for ASEAN lah. So ASEAN pun dari segi pendudukan kita ada lebih kurang 650 juta penduduk. Lebih kurang sebesar saiz Eropah. Inilah bahagian pembangunan ataupun di mana action pack dari segi perniagaan. Kita mengalu-alukan semua rakyat Malaysia, bukan hanya mereka yang sudah berniaga, mereka yang ingin menjadi franchisor, ingin mendapatkan lesen franchisee. 8 September ini, esok lusa, bermula 10 pagi, Dewan 6 KLCC. Mudah-mudahan kita sempat, saya berminat dah ni nak datang. Banyak yang boleh